Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih diucapkan kepada Puan Timbalan Yang Ditua kerana memberi laluan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2024 pada hari ini. Dalam Belanjawan 2024 yang telah dibentangkan, kerajaan telah memperuntukkan hampir 393.8 bilion ringgit atau hampir 400 bilion ringgit untuk tahun hadapan dengan 303.8 bilion ringgit untuk pembelanjaan mengurus, 90 bilion untuk pembelanjaan pembangunan dan 2 bilion lagi adalah untuk simpanan luar jangka. Saya percaya bahawa rakan-rakan dalam Dewan Rakyat bersetuju bahawa langkah yang telah dibuat oleh kerajaan melalui Belanjawan 2024 ini adalah langkah yang berani dan tepat dalam memastikan membaik pulih ekonomi terutama selepas pasca pandemik. Puan Timbalan Yang Ditua, saya ucapkan juga tahniah pada Yang Amat Berhormat Tan Bun kerana istiqamah dalam kerja memperjuangkan nasib rakyat Palestin semalam walaupun dicerca kononnya tidak cukup kuat. Syabas Yang Amat Berhormat Tan Bun, rakyat Malaysia sentiasa mendoakan kesihatan Yang Amat Berhormat Tan Bun. Bagi tahun 2024, kerajaan menyasarkan pertumbuhan KDNK antara 4 hingga 5%. Dan manakala defisit fiskal 2024 pula diunjurkan berkurangan kepada 4.3%. Saya yakin bahawa kerajaan mampu untuk mencapai pertumbuhan kadar hampir pada 5% dengan pembaharuan ekonomi madani yang bakal dilaksanakan dan kutipan hasil dijangka menyaksikan peningkatan daripada 303.2 bilion ringgit pada tahun ini kepada 307.6 bilion ringgit pada tahun 2024. Puan Timbalan Yang Ditua, dalam Belanjawan 2024 ini, kerajaan telah memberi tumpuan kepada 3 perkara iaitu tata kelola, penstrukturan ekonomi dan peningkatan darjat hidup rakyat. Maka dengan itu, berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh MA Research baru-baru ini, bahawa negara kita telah kehilangan sebanyak 4.5 trilion ringgit disebabkan oleh rasuah sepanjang tempoh 26 tahun yang lalu. Justru itu, Batu Pahat menyokong penuh kepada usaha-usaha Yang Amat Berhormat Tan Bun dalam memastikan dasar-dasar yang digerakkan dalam kerangka ekonomi madani mengikut tata kelola yang baik dan yang perlu diberikan keutamaan. Selain itu, mengenai tata kelola ini, Batu Pahat juga ingin membangkitkan mengenai kek ekonomi Malaysia. Berdasarkan data PMKS, medium kecil dan sederhana ni, mikro kecil dan sederhana ni merupakan tonggak penting dalam ekonomi, menyumbang pada 38% dalam keluaran KDNK negara dan 48% daripada jumlah guna tenaga pada 2022. Dalam Belanjawan 2024, Yang Amat Berhormat Tan Bun telah menyatakan bahawa kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 44 bilion ringgit pada PMKS mulai pinjaman atau secara langsung. Malah peruntukan ini meningkat sebanyak 4 bilion ringgit berbanding Belanjawan 2023. Dari itu, kita dapat memperlihatkan bahawa ada usaha daripada pihak kerajaan dalam meningkatkan pengaruh PMKS kepada pembangunan ekonomi negara. Saya percaya dengan membesarkan kek ekonomi melalui PMKS, kerajaan akan capai tumpuan objektif yang disasarkan iaitu dalam meningkatkan darjah hidup rakyat. Puan Timbalan Yang Ditua, semasa pengumuman belanjawan dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tan Bun sebelum ini, ada beberapa perkara yang disebutkan oleh Perdana Menteri terutama melibatkan pemberian insentif RM1,000 kepada veteran berpencen dan tidak berpencen. Oleh itu, Batu Pahat mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan atas usaha ini. Isu veteran ini merupakan satu isu yang kecil bagi kebanyakan kita semua, tapi dia tidak melibatkan semua rakyat. Namun begitu, Batu Pahat sangat menghargai pengorbanan dan jasa veteran kerana saya juga anak seorang veteran. Jadi masalah yang dibelenggu oleh bekas tentera dan veteran ini, saya pun cepat terkesan terutama dari sudut kebajikan mereka. Mengenai sumbangan kerajaan melalui bantuan sara hidup sebanyak 300 sebulan bagi veteran tidak berpencen pada usia 60 tahun berbanding usia 80 tahun sebelum ini. Batu Pahat mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan. Seberhubungan dengan itu, saya ingin mengambil perhatian dan ingin berkongsi isu-isu yang melibatkan kebajikan veteran. Saya rasa Ketua setuju dengan saya pun.
Pertama, ingin saya mengenengahkan isu jurang perbezaan pencen yang amat ketara antara veteran berpencen sebelum tahun 2004 dengan veteran berpencen selepas tahun 2004 dalam pangkat yang sama. Perkara ini berlaku kerana mereka yang bersara sebelum tahun 2004 semasa tangga gaji rendah, persaraan paksa iaitu forced retirement seawal umur 40 hingga 42 tahun berbanding dengan kaki tangan kerja lain yang bersara pada umur 50 tahun ataupun 60 tahun. Kedua, jurang perbezaan berlaku kerana setiap kali pelarasan dan kenaikan gaji bagi anggota ATM yang sedang berkhidmat dilaksanakan, malangnya pelarasan pencen veteran pula telah diabaikan. Kenaikan pencen 2% pula yang secara automatik bermula pada tahun 2013 juga telah membuat jurang perbezaan sangat ketara. Oleh itu, mohon pihak kerajaan mengambil langkah-langkah yang wajar dalam menjelaskan pencen lama dan yang baru. Selain itu, kebajikan veteran yang tidak berpencen juga harus diutamakan. Pasti ramai yang tertanya-tanya mengapa ada veteran yang tidak mempunyai pencen dan apa puncanya. Kita mesti faham bahawa terma perkhidmatan semasa telah membenarkan anggota ATM menamatkan perkhidmatan antara 10 hingga 18 tahun. Berdasarkan data yang disediakan oleh Persatuan Veteran ATM, menyatakan jumlah besar mereka ini adalah di kalangan antara umur 60 hingga 70 tahun. Maka golongan ini tidak mampu bekerja kerana keuzuran dan ada di antara mereka mengidap penyakit kronik akibat berkhidmat dalam tentera. Ada juga sebilangan kecil veteran hidupnya amat daif dengan allowance hari hidup bulanan sebanyak RM300 sebulan dan sudah tentu tidak mampu untuk menampung kos hari hidup mereka. Dengan itu, saya mencadangkan pemberian allowance hari hidup secara automatik apabila mereka berumur 60 tahun bermula Januari 2021 mengikut nisbah seperti berikut. Ini saya cadangkanlah. Yang berkhidmat selama 10 tahun sebanyak RM500 sebulan. Kedua, berkhidmat selama 11 tahun hingga 15 tahun sebanyak RM800 sebulan. Berkhidmat selama 16 tahun hingga 18 tahun sebanyak RM1,000 sebulan. Boleh kata ya? Saya berharap cadangan allowance ini dapat dipertimbangkan oleh pihak kerajaan dalam memastikan kebajikan golongan veteran tanpa pencen terus terbela. Dan ini boleh dijadikan satu cara dalam usaha kerajaan untuk menghargai pengorbanan pihak veteran yang telah berjuang sehingga terputus nyawa dalam mempertahankan negara. Puan Timbalan Yang Di-Pertua, Peraturan Mesyuarat 13.1 tak cukup quorum. Setiausaha. Hanya 17-18 orang sahaja. 18. Ahli Parlimen Kerajaan cuma 7 orang. Ada talimat di tingkat 2 aras 2 itu. Oleh itu kebanyakan ahli parlimen menghadiri taklimat yang diadakan oleh KPM. Kecil loceng, paragraf 13.2. Bunyikan loceng. Kecil loceng, tak cukup juga kena tangguh. Bunyikan loceng.
Pemaparan cukup. Yang berhormat Batu Pahat minta laluan sikit. Silakan Tuan. Dah lebih. Batu Pahat mau bagi laluan. Ya, saya bagi laluan kepada Ketua. Terima kasih Batu Pahat, terima kasih Puan Speaker. Saya menjunjung tinggi apa yang Batu Pahat perkatakan tadi, iaitu berkenaan dengan pelarasan pencen. Cuma saya nak tambah, bukan tambah, saya nak betulkan sikit berkenaan pelarasan pencen ni yang tuntutan veteran ni adalah veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013. Jadi seramai 78,000 lebih. 78,500 apa. Jadi mereka ni juga termasuk pejuang-pejuang kita yang askar yang bertugas semasa, veteran yang bertugas semasa darurat dahulu. Jadi cuma nak betulkan tadi sikit lah yang pasal apa ni pelarasan pencen ni hanyalah untuk 2013 ke bawah. Yang mana pada masa tu dibuat pelarasan gaji tanpa dibuat pelarasan pencen, menyebabkan jurang pencen tu, jurang gaji tu terlampau jauh besar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ketua kerana membetulkan fakta. Tolong masukkan ucapan Ketua dalam ucapan saya. Puan Timbalan yang Ketua, kita semua menyedari bahawa subsidi secara pukal banyak memberi keuntungan kepada golongan yang berkemampuan. Kita mengambil contoh tentang subsidi petroleum, bahawa golongan yang berkemampuan ini menikmati subsidi bahan api sebanyak lebih antara 300 hingga 400 sebulan dengan menaiki 1 atau 2 kenderaan. Padahal golongan ini berkemampuan dan tidak perlu mendapat subsidi. Berbeza dengan golongan B40 ke bawah, subsidi sebulan bahan api motor mereka mungkin anggaran bawah RM100. Oleh itu saya menyokong penuh atas usaha kerajaan dalam menstrukturkan semula sistem subsidi yang sedia ada dalam memastikan memberi manfaat pada rakyat yang terbanyak. Tapi harus diingatkan juga dalam kita melaksanakan subsidi bersasar dengan secara perkasan ada beberapa faktor yang perlu diambil kira oleh kerajaan, iaitu sistem dan infrastruktur sokongan perlu bersedia untuk memastikan tiada berlakunya sebarang penyelewengan. Puan Timbalan yang Ketua mengenai kaji selidik mengenai mobiliti kebangsaan NHMS pada 2019 bahawa seorang daripada 5 rakyat Malaysia berusia 18 tahun ke atas telah mengidap penyakit diabetes tahap 2 dan dijangka meningkat dengan kadar angka 31.3% menjelang 2025. Dengan erti kata lain, seorang daripada 3 dewasa bakal menghidapi diabetes tahap 2. Untuk mengetahui impak penyakit diabetes ini terhadap kesihatan seseorang yang menghidapinya, kos kewangan pun perlu ditanggung dalam penjagaan kesihatan. Pada 2010, Kementerian Kesihatan KKM telah membelanjakan hampir 2 bilion berkaitan pengurusan penyakit diabetes, manakala pada 2019 jumlahnya telah meningkat kepada 3.2 bilion. Menurut kajian bersama KKM dan WHO mengenai penyakit tidak berjangkit dan faktor risikonya terhadap KDNK Malaysia, kos kehilangan produktiviti yang berpunca daripada kematian berkaitan penyakit ini dianggarkan mencecah 1 bilion ringgit. Untuk makluman yang Timbalan yang Ketua, diabetes merupakan penyumbang terbesar kepada ketidakhadiran sebanyak 7.9 juta hari bekerja. Kehilangan monetari berpunca dengan kehadiran ini bersama dengan 1.35 bilion. Penyakit diabetes telah meletakkan beban kesihatan yang sangat serius kepada negara akibat hilang upaya, kehilangan tahun hidup sihat atau beban kos penyakit yang dianggarkan sekitar 5.7 bilion ringgit. Sebagai perbandingan, beban kos penyakit diabetes ini jauh lebih tinggi berbanding penyakit kardiovaskular atau berkaitan jantung dan saluran darah, iaitu 2.9 bilion ringgit, dan kanser 350 juta ringgit. Dianggarkan ketika ini 3.9 juta rakyat dewasa mengidap penyakit berkenaan. Saya minta tambahan masa sikit, Puan Timbalan Ketua. Angka 3.9 juta ini amat menggerunkan dan sekiranya ia tidak dihadapi dalam kerangka intervensi kesihatan yang baik, ianya boleh mengganggu gugat usaha kerajaan dalam membangun
ekonomi madani. Tuan Yang Dipertua, Timbalan Yang Dipertua, apa yang telah membimbangkan sebagian besar penyakit diabetes ini adalah mereka yang tidak didiagnosis, terutamanya di kalangan mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Dalam arti kata lain, mereka ini boleh jadi berumur dalam lingkungan 20 hingga 40-an. Situasi ini jika berterusan boleh membawa implikasi yang tidak baik pada negara kerana produktiviti sesebuah negara apabila tidak didiagnosis, mereka adalah golongan yang paling berisiko tinggi. Oleh itu, bagaimana dengan pihak kerajaan adalah adakah untuk mengurangkan gulu subsidi atau nak diteruskan? Kerana kerajaan terpaksa menanggung lebih 13 tahun untuk menguruskan penyakit diabetes. Itu baru penyakit diabetes. Bagaimana dengan penyakit yang berkaitan merokok? Di mana kerajaan terpaksa menanggung hampir 8 bilion ringgit setahun. Agaknya bila lekah RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023 akan kita bahaskan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Adakah kita sama-sama untuk luluskan? Wallahu alam. Tergantung daripada pembentangan bacaan kedua. Saya potong sikit dan akan habiskan dalam satu dua muka surat. Dalam Keratan Akhbar Berita Harian 14 Jun 2023 telah mengatakan KKM telah menerima sebanyak 17 kes penyakit paru-paru iaitu e-cigarette ataupun vaping product use associated lung injury ataupun EVALI yang berpunca daripada penggunaan rokok elektronik termasuk vape. Dalam Keratan Akhbar ini, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razif Abu Hassan berkata bahan dalam cecair rokok elektronik apabila dipanaskan akan menghasilkan bahan kimia yang boleh memberi kesan keradangan pada lapisan paru-paru dan menyebabkan penyakit EVALI. Oleh itu, data-data yang dibentang di atas sangat mengejutkan. Jadi, Batu Pahat mewajarkan kita menekan butang kecemasan supaya tidak menoleh ke belakang lagi. Data yang diberikan oleh KKM ini perlu membuka mata kita bahawa apa saja bernama rokok, sama ada ia rokok jenis tradisional, rokok elektronik ataupun vape adalah jelas tidak selamat kerana ia lebih membawa kemudaratan dan kesan buruk kepada kesihatan perokok maupun kepada orang sekelilingnya. Timbalan Yang Dipertua, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Waktu pagi ayam berkokok menandakan hari hendak siang. Elok berhenti mengisap rokok sebelum nyawa anda melayang. Jadi saya nampaknya saya berhenti di sini dan saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Batu Pahat.